Krai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai program kelima daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu KESDA, yang merupakan suatu kawasan pembangunan wilayah yang sangat besar, meliputi 3 suku daripada Kelantan. So, ya, dengan jumlah saya baca dalam ni dan juga dalam website KESDA, dengan keluasan tanahnya 1.234 juta hektar, ya. Jadi tentulah tanggungjawab pembangunan yang diberikan kepada KESDA ni besar, kerana Kelantan Selatan ini masih lagi memerlukan suntikan yang besar-besaran bagi menjadikan ianya sebuah kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan, serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkualiti. Objektif KESDA. Saya nak pernah membangkitkan ini dan bertanya sama ada KESDA dan Kementerian bersetuju supaya pertamanya keahlian lembaga pengarah KESDA ini diperluaskan dengan memasukkan wakil-wakil rakyat daripada kawasan Gua Musang dan juga Kuala Krai dan Tanah Merah, yang merupakan 3 kawasan parlimen yang termasuk di dalam kawasan KESDA ini sebagai lembaga pengarah, ya, dan juga wakil daripada kerajaan negeri selain daripada SUK, ya, supaya kawasan yang 3 suku seluruh negeri Kelantan ini diberikan perhatian yang menyeluruh, bukan hanya oleh suatu lembaga seperti KESDA, tetapi juga oleh kerajaan negeri dan juga wakil-wakil daripada kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga dalam perkara ini, iaitu dalam KESDA ini, iaitu peruntukan sebanyak 33 juta lebih bagi B22. Saya ingin bertanya, ada atau tidak cadangan kerajaan untuk menambah baik, ya, bukan projek baru, menambah baik jalan-jalan kampung. Ada satu jalan yang saya ingin sebut khusus yang boleh kita jadikan sebagai laluan pintas apabila berlaku jalan tersumbat lah, kata orang Kelantan, ya, jalan yang jam semasa hari perayaan, iaitu jalan melalui Kampung Telekong, ya, sampai ke Kuala Pertang, sampai ke Cenulang, ya, keluar ke jalan Latarek, ada satu jalan potong, ya, dan keluar ke jalan besar Gua Musang Kuala Krai. Jadi dapat melepasi jam yang sentiasa berlaku pada musim perayaan di bandar Kuala Krai, ya, seperti yang berlaku pada hari raya haji baru ini. Jalan tersebut sudah ada, cuma saya memohon supaya kementerian melihat kalau kita boleh naik taraf sedikit, supaya jalan tersebut boleh kita war-warkan sebagai jalan pintas untuk menyuraikan jam yang berlaku di bandar Kuala Krai, ya. Seterusnya Datuk Pengerusi, mengenai KESDA ini juga saya ingin bertanya berkaitan sekali dengan Institut Kemahiran MARA di bawah P22-00604 ini, sama ada suatu IKM juga. Kata Belut memohon satu. Kita juga bertanya sama adakah ada rancangan untuk mewujudkan suatu IKM, ya, di Kuala Krai dan kawasan atau kawasan yang sekitarnya, kerana ianya boleh membantu anak-anak muda Kuala Krai kepada satu saluran kedua untuk menambah pengetahuan dalam bidang teknikal ini. Pernah 2 atau 3 tahun yang lepas terdapat permohonan daripada
berpuluh-puluh anak-anak muda yang tidak dapat melanjut ke institut ataupun IPT A ataupun S, ya, cuba untuk memohon kursus-kursus teknikal ini. Jadi mungkin boleh kita salurkan ke tempat-tempat yang lain, tapi alangkah baiknya kalau di Kuala Krai ini diwujudkan sekali, ya, di bawah MARA ini, dan juga sekali dengan mungkin kerjasama dengan KESDA ini. Jadi kita harap kedua-dua peranan KESDA dalam pembangunan infrastruktur dan juga membantu bersama-sama dengan MARA misalnya untuk pendidikan ini dapat dilaksanakan. Kalau tidak, Datuk Pengerusi, kita risau KESDA yang begitu besar acreage kawasan yang dijaganya, tetapi peruntukannya sekadar lebih kurang 32 juta, mungkin tidak dapat melaksanakan objektif yang saya bacakan tadi yang cukup besar, ya. Dan mungkin sudah ada bunyi-bunyi Datuk Pengerusi supaya KESDA ini, ya, dimansuhkan saja, ya. Dan saya rasa kalau kita berikan perhatian, mungkin KESDA boleh memainkan peranan yang betul-betul boleh memajukan kawasan Kelantan Selatan ini. Itu saja, Datuk Pengerusi. Terima kasih.